Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah kita bertemu pada malam ni lagi insya-Allah, dan kali ini kita adakan pertemuan kita ni di bukan di studio Pusat Pendidikan Al-Barakah. Malam ni live dari Kuala Lumpur, kan, daripada tempat penginapan saya di Kuala Lumpur besok. Sebab besok ada program di Astro Prima jam 12 tengah hari. Jadi yang mana senang besok boleh tengok di Astro Prima di rancangan Mingguan Wanita, insya-Allah. Jadi malam ni kita bersiaran secara langsung dari Kuala Lumpur. Ini pertama kali saya buat di luar. Saya pun tak reti nak buat, tuan-tuan. Kejap masuk, kejap tak masuk, kejap masuk, kejap tak masuk. Alhamdulillah, harap-harap line kita clear, harap-harap tidak ada masalah, harap-harap jalan dengan elok lah. Maklumlah tuan-tuan, ini semuanya amateur belaka ni. Semua yang tak reti buat di... Malam ni kita sambung lagi tentang bahana lidah. Kalau tadi Da'i Ahmad ataupun Ustaz Ahmad telah pun membicarakan tentang bahana lidah dalam sesi yang pertama forum kita di kuliah maghrib tadi, dan sekarang kita sambung lagi tuan-tuan. Sebab apa kita melihat bahana lidah yang cukup besar ini? Yang pertama kita lihat kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah diri kamu dan jagalah ahli keluarga kamu daripada api neraka. Allah perintahkan kita untuk kita menjaga diri kita dan ahli keluarga kita jangan masuk ke dalam neraka. Kalau orang tanya kepada kita, apakah yang dikatakan diri? Daripada hujung rambut kita sampai hujung kaki kita, itu adalah diri kita. Maknanya Allah suruh kita jaga diri kita, batang tubuh kita. Dari mana? Daripada hujung rambut, hujung kepala kita sampai hujung kaki, itu diri. Maknanya jaga rambut, jaga kepala, jaga otak. Jangan sampai benda ini menyebabkan kita masuk ke dalam neraka. Ni, jaga mata ni. Jangan mata punya paksai menyebabkan kita masuk ke dalam neraka. Ni, jaga kat leher, kat bedah, kat gayah, jaga bulu kening ni. Yang nak cukur bulu kening ni, sekali lagi bubur pula pensel 2B pula. Jangan paksa benda itu menyebabkan kita masuk neraka. Turun pada hidung. Jangan hidung ni punya paksa duk cium benda yang dilarang. Paksa hidung menyebabkan kita masuk dalam neraka. Jaga di antara dua rahang, rahang atas, rahang bawah. Nama dia lidah, antaranya ada lidah. Jaga lidah. Jangan kerana lidah ini menyebabkan kita masuk ke dalam neraka. Begitu juga benda yang kita kena kaji sungguh-sungguh. Kadang-kadang kita tak mengkaji sesuatu benda yang kita nak cakap. Jaga gigi ni. Jangan gigi punya paksa ni menyebabkan kita ni dihumban oleh Allah ke dalam neraka. Sebab ada orang yang mengukir gigi dia. Ditarah gigi dia, diukir gigi dia. Dengan sebab ukiran itulah menyebabkan dia dimasukkan ke dalam neraka. Begitu juga dengan lidah. Yang Nabi pesan pada kita, ni benda ni yang menyebabkan kita masuk neraka. Turun kepada tekak, turun kepada tengkuk. Jaga setiap benda yang kita nak cakap. Tekak peti suara kita ni. Berhati-hati. Sampailah ke dada kita, ke perut kita, ke kemaluan kita, sampailah pada kaki kita. Pelihara betul-betul benda ini, janganlah sampai kita ni dihumban ke dalam neraka. Sebab apabila kita tak jaga benda ini, menyebabkan kita akan dimasukkan ke dalam neraka. Di antara benda yang
yang paling disuruh kita jaga apa benda? Lidah kita. Sebab tu Nabi SAW menyebutkan kepada kita, wa ma bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq wa ma bu'ithtu li utammima salihal akhlaq. Ada dua hadis tu. Tidaklah aku ini dibangkitkan melainkan untuk menyempurnakan akhlak. Nak tunjuk mana dia akhlak yang baik. Dan akhlak ni tuan-tuan, dia bukan setakat datang daripada perbuatan kita, kelakuan kita. Akhlak bukan setakat dia berlaku daripada apa yang kita buat. Akhlak juga ialah apa yang terbit daripada mulut. Yang terbit daripada mulut itu juga mencerminkan akhlak. Jadi kalau ada orang cakap, orang tu hati dia baik ustaz, cuma mulut je jahat. Tak betul. Hati yang baik akan menyebabkan mulut jadi baik. Sebab ada orang, setengah orang faham, setengah orang faham bahawa mulut dia memang jahat ustaz, tapi hati dia baik. Mulut dia memang macam tu, tapi hati tak ada tuan-tuan. Mulut jahat, hati jahat. Sebab tu kita nak melatih diri kita macam mana nak menterjemahkan akhlak yang baik daripada percakapan yang baik. Subhanallah. Ingat senang, sebab ada orang yang mudah-mudah menjadi seorang pelaknat. Disebutnya babi, disebut celaka, haram jadah, bodoh, tongong, bengong. Itu pelaknat. Ada yang menjadi pelucah. Disebut duk benda kat bawah dalam kain orang. Disebut benda yang kotor. Disebut benda-benda yang kita kata memalukan orang. Ada orang yang percakapan dia ialah percakapan dusta, yang selalu bercakap benda bohong. Daripada 10 benda yang dia bercakap, 1 buyun yang betul, yang lain tak betul. Ada orang daripada percakapan dia meninggikan diri, besar diri. Daripada percakapan tu dengan sombong dia berlagak, hoi, siapa gerangan memanggil bagaikan kodok memanggil hujan. Tidak tahukah aku raja kebesaran, berkuasa di darat dan di lautan. Nampak ni contoh daripada percakapan orang-orang yang sombong. Tuan-tuan, ada orang yang menggunakan percakapan dia ialah mengumpat. Tak padan dengan punggung tonggek, tak padan dengan hitam, tak sedar diri hidung kembang. Ada orang yang suka memfitnah, menuduh tanpa bukti, menyebarkan sesuatu yang tak betul. Ini semuanya adalah bahana-bahana daripada lidah. Dan yang paling kita takut sekarang ialah tuan-tuan, lidah tidak lagi mengeluarkan suara. Hari ini lidah menggunakan jari. Ni jari. Ni lidah yang sekarang banyak digunakan. Dan banyak orang menyalahgunakan jari, lidah jari ni. Seteringat lagu Jamal. Jari jemari ku tak berhaluan, hanya mengikut rentak hati dan perasaan. Dia kata jari-jari ni tidak berhaluan, hanya mengikut rentak hati dan perasaan. Yang ni yang banyak bercakap sekarang. Dan benda ini Allah Ta'ala sebut di hari kiamat, bahawa jari ini bercakap akan disebut oleh Allah di hari kiamat. Dalam Quran Allah sebut, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Maknanya jari ni boleh bercakap di hari kiamat. Sekarang jari tak bercakap, jari cuma taat, jari cuma ikut. Disuruh genggam, jari genggam. Disuruh tampar, jari tampar. Disuruh jentik, jari ikut. Disuruh rabah, jari rabah. Disuruh mencuri, dia mencuri. Disuruh tulis benda jahat, dia menulis. Disuruhnya buat apa pun dia ikut. Disuruh suap makan, dia makan. Disuruh suap minum, dia minum. Tetapi di hari kiamat dia akan bongkar apa yang kita buat.
Sebab tu saya takut hari ni tuan-tuan, ada orang yang langsung tidak lagi bimbang dengan apa yang dia tulis di dalam media sosial. Takut saya. Dia nak maki orang, dia nak kutuk orang, dia nak troll orang. Seolah-olah kita ni tak ada hari kiamat. Bukankah kita ada hari kiamat? Hari untuk dibalas, dihisap, dikira, dihitung apa yang kita buat. Dan benda yang banyak, benda dihitung ialah banyak cakap. Sebab itu Nabi SAW menyebutkan dalam satu hadis an Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW qala, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Muttafaqun alaih. Nabi sebut, siapa yang beriman pada Allah dan hari kiamat, hendaklah dia bercakap benda yang baik ataupun dia diam. Nabi suruh dua je cakap. Dua benda saja yang Nabi suruh buat. Bercakap benda yang baik ataupun diam. Sebab itu bila kita nak bercakap, kita kena fikir dahulu. Adakah percakapan aku ini baik ataupun tidak? Kalau tak baik, jangan cakap. Kalau perkataan itu mengguris hati orang, jangan cakap. Kalau perkataan itu boleh menimbulkan perbalahan yang lebih besar, musibah yang lebih besar, jangan cakap. Kalau percakapan kita itu boleh membawakan kerosakan pada diri kita, kerosakan pada orang lain, menjatuhkan nama orang lain, maruah orang lain, jangan cakap. Habis tu Ustaz, kita cakap je, lantak je lah. Tak boleh. Diam. Diam lebih baik. Baik, sebelum kita pergi jauh lagi, kita tengok dulu komen-komen yang bersama dengan kita pada malam ini. Suraya Harun, macam nama pelakon pula Suraya Harun. Bagaimana dengan seorang perempuan yang percakapannya lemah lembut gemalai tapi mencurangi suaminya, selingkuh dengan begitu ramai lelaki dan menjadi perampas suami orang walaupun dirinya masih seorang isteri yang sah pada suaminya? Curang. Itu curang. Okey. Walaupun percakapan lemah lembut, lemah gemalai, itu masalah dia lah, dia boleh berlakon. Hati busuk, dia boleh berlakon. Percakapan dia baik, depan orang dia cakap baik sebab dia nak menggoda. Lembut dia bercakap tu sebab dia nak menggoda orang. Cuba dia cakap kasar, tak ada siapa yang teringin kat dia. Jadi jangan faham tu lemah lembut tak boleh pakai juga. Dia memang tak boleh pakai sebab percakapan dia ialah percakapan untuk menggoda orang. Sedangkan seorang isteri, bila jadi isteri orang, bila dia bercakap dengan laki-laki lain, percakapan dia tegas. Percakapan dia tegas. Dia tak boleh nak lembai habis, nak buat apa bel, tak boleh cakap macam itu. Tak boleh. Kalau orang tanya dia, "Assalamualaikum Kak Gaya." "Waalaikumsalam." "Ya, boleh saya bantu?" Gitu cakap. Dia bukan boleh cakap, "Assalamualaikum Kak Gaya." "Waalaikumsalam. Abang tak ingat kita ke?" Tak boleh geleng-geleng kepala macam itu. Buatnya abang tu balik rumah tak tidur malam dia. Ini orang perempuan. Nak cakap lembut lembai, cakap dengan suami. Nak cakap lemah gemalai dengan suami, dengan orang lain, bukan makna tengking garam, bukan. Maknanya tegas, percakapan yang perlu, percakapan yang penting sahaja. Baik, kita tengok lagi kalau ada soalan ataupun pendapat seterusnya. Kita tengok. Okey. Aku salam banyak sebenarnya daripada Nur Anis. Wafdah, bercakap benda yang baik ataupun diam. Sebelum bercakap, berfikir dahulu. Any Hani, betul Ustaz, bila kita tegur dia sentap, terus unfriend saya. Okey, maknanya tu yang saya kata tadi, daripada kita bercakap boleh menimbulkan permusuhan, diam je lah. Diam je. Kalau benda itu benda yang boleh merosakkan, tak payah, lantak dia lah. Baik, kemudian Ustaz, saya ada kawan ni asyik suka kata saya tertiraki pasal orang dan buruk pasal family saya. Macam mana nak tegur dia supaya jangan selalu negatif? Kadang-kadang saya selalu elak dan bersembang dengan dia, tapi macam kesian sebab satu office nanti dia cakap seorang-seorang, biar dia cakap seorang-seorang. Kalau dia tanya kita, "Kenapa kau orang tak nak cakap dengan aku?" Kalau kau mengumpat orang, kalau kau pandang serong pada orang, kalau kau suka bercakap negatif, aku tak nak cakap dengan kau. Aku nak jaga telinga aku daripada neraka. Aku nak jaga hati aku. Kalau kau cerita pasal orang lain kepada
engkau cerita pasal orang lain kepada aku, nanti aku akan pandang negatif pada orang tu. Sebab tu kita nak cakap dengan kau. Cakap. Benda yang tu kena cakap. Wa tawasau bil haq. Bercakap pada benda yang benar. Jadi kalau kita tak ada faedah nak bercakap, tak payah cakap pada dia. Tapi kalau benda itu ialah perkara yang benar, yang patut dicakap, yang patut dinasihati, maka kita kena nasihati walaupun selepas itu kita dibenci dan sebagainya. Qulil haq walau kana murran. Bercakaplah yang benar walaupun pahit. Kena cakap juga. Tetapi kalau kita dah bercakap, dia bantah kita, dia lawan kita pula sampai tahap nak berperang, berbunuh semua, yang tu kita diam. Aku berlepas diri daripada engkau. Itu lebih baik lagi. Baik, kemudian kasmah rohani, Nabi suruh bercakap benda yang baik dan duduk diam. Dan diam itu lebih baik daripada Zaliha Wahab. Betul tu Ustaz, jangan cakap yang bukan-bukan. Assalamualaikum semua, alhamdulillah. Baik, kita tengok lagi tuan-tuan hadis yang kedua tentang lidah ni. Sebab saya baru ni tengok satu video Ustaz Ahmad dengan Ustaz Nur Hisham, Said Nur Hisham, Tuan Padang. Dia tajuk di situ dalam dia punya video, suntingan video tu, keluar jarum berkarat dari perut Ustaz Kazim. Jadi ada komen di situ, tak silap saya daripada Azam Ahmad ke apa nama ke. Saya baca komen dia. Ni betul ke cerita ni ke tahyul je? Ustaz ni pun suka ngutuk orang, suka ngutuk pemimpin. Saya tengok, saya pun buka profil dia, rupanya fake account. Yang pertama tuan-tuan, saya pun tak nak cerita pada orang 2-3 bulan yang lepas, pada bulan Ramadan yang lepas, keluar daripada perut saya jarum yang berkarat. Saya tak nak cerita ke orang. Tapi bila orang datang ziarah saya, orang tengok saya, dan saya buat live dengan Ustaz Termizi pada masa itu, juga dengan Dang Surya, tak silap saya, penyampai berita dulu. Saya cerita bahawa cubaan yang sampai kepada saya menyakitkan. Bertahun, berbulan saya tak boleh tidur. Perut saya buncit. Badan saya nipis, dada nipis, kaki kecil, tapi perut cukup besar. Sakit tuan-tuan. Masuk hospital. Dan tuan-tuan pun tahu kejadian saya masuk hospital. Surat khabar masuk, TV pun masuk cerita bulan Ramadan saya masuk wad. Saya tahu bahawa sakit saya bukan sakit medical, tapi pembantu saya, kawan-kawan kata kita pergi hospital. Saya pergi, walaupun saya tahu dah apa jawapan dia. Masuk ikut mulut skop, masuk ikut bawah skop, nak tengok, sebab doktor cakap saya ada batu dalam hempedu. Doktor kata saya menghadapi masalah usus dan sebagainya. Dan 2 malam saya di ward dan saya discharge. Doktor kata saya tidak ada sebarang penyakit. Dan doktor tak tahu apa punca. Saya buat MRI. MRI saya masuk dalam terowong tu, nak tengok apa masalah perut saya. Tak cukup dalam MRI, saya juga buat CT scan, X-ray. Sebab masa itu perut saya besar. Dan bila dah doktor mengesahkan tidak ada apa-apa, dia pun tak tahu nak cakap apa, saya balik. Doa minta pada Allah sihatkan. Tu yang saya minum, buat bacaan Quran bulan Ramadan tu. Alhamdulillah. Saya minum air penawar Irham yang Al-Barakah buat, budak-budak tahfiz kita buat lah. Waktu saya mandi pada sebelum maghrib, selepas maghrib tu, selepas berbuka. Hari tu saya tak berbuka sebab saya tak puasa. Saya baru keluar hospital. Memang tak puasa pun, sakit. Doktor jolok sana sini.
Waktu saya mandi tu, anak-anak saya sedang berbuka puasa, saya nak sembahyang maghrib. Keluar daripada badan ni jarum, jatuh dan saya ambil. Subhanallah. Itu bukan mitos, bukan tahayul. Benda tu keluar, dia nama dia sihir. Dan saya pun tak suruh tuan-tuan percaya apa yang saya cakap. Tapi kalau saya berbohong, saya adalah berdosa besar. Tapi janganlah kita menggunakan media nak tulis komen bukan-bukan. Bila saya baca tu, Allah, engkau tak pernah kena sihir, engkau tak pernah kena santau, engkau tak pernah kena sihir, kau diam. Tapi bila saya perhatikan pula, dia adalah fake account. Kita malas nak jawab lah. Dia sendiri pun tak berani nak menonjolkan diri dia, tunjuk nama dia. Dia sendiri pun tak berani nak berselindung di sebalik fake account dia. Kita layan buat apa? Tetapi kita kena ingat, walaupun fake account, Allah tetap mencatat apa yang kita cakap, apa yang kita tulis. Kita boleh menipu manusia menggunakan nama orang lain, menggunakan gambar orang lain, mengaji kat Zimbabwe lah, tinggal di Sudan. Kita boleh tulis, tapi kita tak boleh menipu Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat mencatat apa yang kita buat. Ada 3 orang saja yang malaikat tutup. Malaikat letak kalam dia tu. Kalam dia letak 3 orang. Yang pertama, orang yang tidur sehinggalah dia jaga. Malaikat tak catat. Dia tak sedar, dia koma, dia pengsan, dia pitam. Yang kedua, budak-budak sehinggalah dia tu balik. Selagi dia budak-budak, selagi tu tak ada ditulis. Dan yang ketiganya, orang yang gila sehinggalah dapat semula ingatan dia. Waktu gila, waktu dia tak ada apa-apa ingatan, maka pada waktu itu tak ditulis. Lain daripada itu tuan-tuan, ditulis termasuklah apa yang kita tulis di dalam Facebook, Instagram, Twitter, atas nama fake account sekalipun. Saya bukan nak buat Facebook malam ni sebab nak cerita tentang benda yang keluar daripada badan saya tu, bukan. Saya tak nak cerita pun. Tapi yang saya nak tekankan di sini ialah, kalau kita tak suka pada orang sekalipun, jangan sampai kita boleh membawa ke neraka perkataan tu. Kita benci pada dia, diam. Tak usah friend dengan dia, tak usah komen, tak usah buka Facebook dia, dah. Buat apa kita nak komen benda-benda yang berdosa? Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Nabi SAW menyebut, an Abi